سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 5. Baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 5, baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, buniyal islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang menjadi dalil bahawa rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5, termasuk hadis yang akan didatangkan pada muka surat 7. Hadis Jibril alaihissalam tanya Nabi berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Dalam hadis tu juga cerita berkaitan dengan rukun Islam 5 perkara. Hadis tu didatang pada muka surat 7. Ni pun hadis yang menjadi dalil bahawa rukun Islam ada 5. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, buniyal islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, dibinakan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. Dibinakan, diasaskan, dibangunkan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. 5 binaan, 5 asas. Yang pertamanya, menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ini rukun Islam yang pertama. 2 kalimah syahadah, menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama. Dan mendirikan sembahyang, itu rukun Islam yang kedua. Wa iqamis salah, dan mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang dengan bahawa sembahyang kita itu sempurna, syarat, rukun dan syarat bagi tiap-tiap rukun. Itu dipanggil mendirikan sembahyang. Begitu juga di dalam ayat-ayat Quran. Ayat Quran memerintah bahawa dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang. Wa aqimis salata li zikri, dan diri oleh kamu akan sembahyang
kerana mengingati akan daku. Mana perintah Quran pun diri oleh kamu akan sembahyang. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dan mereka yang mendirikan sembahyang dengan bahawa sembahyang cukup syarat, cukup rukun dan cukup syarat bagi tiap-tiap rukun. Itu dipanggil mendirikan sembahyang. Kalau syarat rukun tidak cukup, tidak dinamakan mendirikan sembahyang, bahkan tidak dinamakan orang ni orang yang sembahyang. Yang mana biasa dibaca hadis Khalad bin Rafi', dipanggil hadis masih usalatah, orang yang masih usalatah ni orang yang melakukan kejahatan di dalam sembahyang, orang yang merosakkan sembahyang. Khalad bin Rafi', orang Badawi yang mana sembahyang di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa yang sama Nabi berada di dalam masjid, tapi Khalad bin Rafi' ni dia masuk masjid, dia sembahyang sendiri. Dia sembahyang cara dia. Selepas selesai sembahyang, Khalad bin Rafi' berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri salam kepada Nabi. Nabi jawab salam. Nabi pun perintah Khalad bin Rafi', irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sembahyang kamu belum sembahyang. Kamu belum sembahyang. Nabi kata. Bukan Nabi kata kamu sembahyang dah, tapi sembahyang kamu tu salah, sembahyang mulalah. Nabi tak kata gitu. Nabi kata fa innaka lam tusalli. Lam masuk pada fi'il mudhari'. Mana apa? Kamu belum sembahyang. Sembahyang dah tadi 2 rakaat, tapi Nabi kata kamu belum sembahyang. Sebab apa? Sembahyangnya tidak sempurna dia punya rukun. Kata setengah ulama tidak sempurna rukun tamakninah. Tapi Nabi kata mu belum sembahyang. Tapi Nabi tahu dah dia sembahyang tu salah. Nah, kemudian Nabi suruh pula irji' fasalli, kembali kamu dan sembahyang kamu. Nabi suruh sembahyang. Nabi tahu dah sembahyang hak tadi tu pun salah dah. Yang Nabi suruh sembahyang pula buat apa? Khalad bin Rafi' ni jenis betul benar pergi sembahyang pula kali yang kedua. Dia suruh ni kadang-kadang suruh untuk melemahkan, nak ijaz, nak melemahkan, bukan suruh sungguh. Dah awak pandai sangat, buat lah. Awak pandai sangat kan? Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jumpa dengan Nabi dulu, buat sembahyang sendiri. Dah awak pandai sangat, sembahyanglah mu. Macam hak Nabi kata, iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Perintah. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Kita memang jenis tak malu. Kita buatlah apa-apa pun sebab Nabi suruh. Faham molek tu. Bukan suruh sebenar tu. Dah tak malu sangat buat mana bukan suruh buat. Samalah juga macam kita mak ayah. Pergi lah. Pergi. Sungguh-sungguh ke? Dah. Larang-larang. Dah pergi lah. Lepas tu kan kalau pergi, balik kena. Sana kata suruh pergi. Faham tak tu? Gigi itu bukan sungguh-sungguh. Irji' fasalli, kembali kamu ya Khalad dan semayang kamu. Dah nampak pandai sangat. Ini menunjukkan bahawa kalau orang ni tak pandai tapi dibuat belagak pandai, bukan kata wajib tak wajib kita ajar dia. Bukan, mayang pun nak mayang pun. Sebab apa? Sebab dia belagak pandai. Walaha kita maklum sembahyang seumpama Khalad bin Rafi' ni benda mungkar. Zanbun kabir, dosa besar, benda mungkar. Walaha di hadis yang lain Nabi perintah man ra'a minkum munkaran tu. Tengok mungkar, cegah dengan tangan, cegah dengan lidah, cegah dengan hati.
Hari tu maklum hadis tu. Tengok mungkar, cegah. Dengan tangan, dengan kekuasaan. Sekarang ni Nabi tengok benda mungkar. Bukan kata pada masa Khalaq bin Rafi' dalam sembahyang tadi sepatutnya Nabi suruh di stop. Berhenti kamu sembahyang ni, kamu ni bukan sembahyang ni, salah ni. Benda mungkar. Lepas tu Nabi suruh stop berhenti. Sekarang ni Nabi biarkan. Kena Khalaq bin Rafi' jumpa dengan Nabi, Nabi kata sembahyang kamu belum sembahyang. Tadi cegah pun tidak, ni suruh pula. Walaupun Nabi sendiri mengatakan bahawa tengok benda mungkar cegah. Maka di sinilah ulama ambil hukum. Hadis cegah mungkar, kita kena tangguk, dia kena regu pula dengan hadis-hadis yang lain. Nabi tengok mungkar yang dilakukan oleh Khalaq bin Rafi', semayang yang tak cukup, dia punya rukun ni Nabi biarkan. Maka ulama pun ambil hukum cegah mungkar wajib ada syarat-syarat dia. Dalam hadis tu Nabi suruh cegah je, Nabi dak royak pun syarat-syarat. Syarat-syarat tu ulama ambil daripada hadis-hadis yang lain pula. Ambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Nabi tak cegah pun. Maka di antara syarat nak cegah benda mungkar yang kita tengok ni, syaratnya orang ni bukan orang sombong. Faham tak? Bukan orang tenggak, orang sombong. Kalau dia orang sombong, serba-serbi pandai, cakap pula besar, dia buat salah, tengok saja sudah. Macam Khalaq bin Rafi' tu. Dah pandai sangat. Masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada di dalam tu. Tanya kok sepatah. Buat pandai-pandai dia. Mana apa? Orang sombong. Tak wajib royak, tak wajib cegah. Dia banyak syarat lah. Syaratnya pula nak panggil mungkar, benda tu ijma' ulama'. Kalau tidak ijma' ulama', walaupun dalam mazhab Syafi'i kita contohnya tidak sah, batal. Bila kita sebut kata tidak sah, batal, makna haram lah kalau kita lakukan. Tapi kalau pandangan mazhab lain kata tak batal, maka tak panggil mungkar. Sebab itu benda khilaf. Kita tengok di semayang bergerak acak kali, mazhab Syafi'i batal lah kalau 3 kali berturut-turut dengan anggota besar. Tapi jumhur kebanyakan mazhab yang lain tak batal pun. Lepas tu kita tengok, tak apalah, tak senyap sudah lah. Macam tak? Jadi hak kita wajib cegah ni perkara ijma' ulama'. Kemudian kita wajib cegah ni dalam keadaan kita pun jelas. Ilmu yang kita ada cukup untuk kita cegah benda mungkar ni. Makna apa? Sahih, jelas benda ni mungkar. Jangan kita pergi cegah, jangan buat benda ni. Salah. Dia sungguh ke salah? Saya berasalah salah. Saya agak-agak salah. Jangan. Kita nak cegah tu, kita kena betul-betul pastikan perkara tu perkara yang salah, ijma' ulama'. Mana? Ilmu. Dan di antara syaratnya pula tidak memudaratkan kita. Kita cegah, tak free lah. Tak saja jawapan dia mudarat kepada kita, maka tak wajib cegah. Tak wajib nak cegah juga, tak ada apa-apa. Tapi kalau timur mudarat, tak wajib cegah. Macam tadi, sombong, tak wajib cegah. Tak wajib beritahu. Dah dia pandai sangat, biar ke dia lah. Jadi Khalaq bin Rafi' ni betul-betul dia pergi semayang kali yang kedua. Lepas jumpa dengan Nabi sabda dengan sabdaan yang sama, kembali kamu, semayang kamu belum sembahyang. Sampai yang ketiga kali. Yang ketiga berjumpa dengan Nabi sabda dengan sabdaan yang sama. Nabi perintah dengan perintah yang sama. Barulah Khalaq bin Rafi' serendar. Tak pandai ya Rasulullah selain daripada hak direka sendiri tu. Barulah Nabi pun bersabda, ni hak dalam hadis tu. Panjang hadis dia. Hadis tu hak rukun semayang kita tu lah. Hak fakabbir summakra ma tayassaraka minal Quran summarka hatta tatma'inna raki'an. Hadis tu panjang. Hadis tu mari mana tu? Mari daripada perbuatan Khalaq bin Rafi'. Nabi ajar ni bila? Selepas Khalaq bin Rafi' mengaku tak pandai. Gitu. Bukan kerana 3 kali. Kerana Khalaq bin Rafi' mengaku tak pandai, baru Nabi ajar. Ni kena ajar juga orang belagak pandai ni. Ajar macam ni lah. Bukan kerana 3 kali.
Bukan dalam huraian hadis itu ulama mengatakan bahawa jikalau Khalad bin Rafi' sudah semayang pakai balik terus tak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada dalam masjid, Nabi tak akan panggil. Sebab Khalad bin Rafi' yang pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Nabi panggil. Khalad bin Rafi' pergi sendiri. Maknanya kalau Khalad bin Rafi' selesai semayang beri salam, Khalad bin Rafi' pun berpaling keluar dari masjid, Nabi tak akan panggil. Lepas tu macam mana tu dia semayang salah pak bila gitu, pun biar ke dia lah sebab dia pandai. Bukan Nabi yang panggil, Khalad bin Rafi' yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar bila mengaku tak pandai. Nabi ajar bila mengaku tak pandai barulah Nabi ajar. Bukan kerana tiga kali dah semayang. Nabi kata fa innaka lam tusalli, kamu belum sembahyang. Yang baik ni tiang agama. Tak ada tiang agama walaupun rupa zahirnya sembahyang, maka pahala ibadah kita, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala ketaatan yang lain kita nak buh mana kalau tiang agama tidak ada? Tak buh mana pahala? Hak tak semayang tu terang-terang dia tak ada tiang agama. Hak beratnya rupa semayang tapi sebenarnya bukan sembahyang. Kita biasa dengar kan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibul 'abdu yaumal qiyamah as-salah fa iza saluhat saluha sa'iru amali wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama-tama yang akan ditanya pada hari kiamat, hari akhirat adalah sembahyang. Bila elok sembahyang, fa iza saluhat, bila elok sembahyang, bukan bila sembahyang. Bila elok sembahyang, saluha sa'iru amali, elok amal-amal yang lain. Wa iza fasadat, bila rosak sembahyang, fasada sa'iru amali, rosak habis hak lain, tak pakai habis hak lain. Wa iza fasadat, bila rosak bukan bila dak sembahyang. Hak dak sembahyang tu balik awal dah tu. Bila rosak sembahyang, rosaklah amal ibadah yang lain. Sembahyang tiang agama. Sekarang pula orang duk ceramah Isra' dan Mi'raj, cerita berkaitan dengan kedudukan sembahyang yang mana Nabi SAW berjumpa dengan Allah Ta'ala sendiri, terima direct daripada Allah kewajipan sembahyang. Besarnya kedudukan sembahyang dalam agama kita. Tiang agama. Tiang ni kena buat molek. Tiang ni kena mahir, kena jadi pakar, baru boleh dirikan tiang. Tiang ni dia tak boleh nak geting-geting. Faham geting? Dia kena timbang air molek. Ni cakapan tu guru lah. Dia tu timbang air. Sekarang tak timbang air dah tu. Sekarang dia pakai alat dah. Dululah timbang air. Dia kata, tu saya katanya semayang ni tiang. Jangan duk geting-geting. Faham geting-geting? Duk jauh seorang, sengit kanan sikit, kiri sikit. Geting mana ada geting? Geting tak panggil dah. Yelah, kita duduk jauh sikit, dia pun nak betul tiang, kita kata kanan ke kiri, kita geting orang panggil. Tak boleh geting tiang ni. Lepas tu timbang air. Sebab apa? Tiang paling mustahak sekali. Lepas siap tiang, hak dinding-dinding tu nak berasa nak paku sendiri, buat lagi lah. Tapi nak comelnya, hak lain-lain pun kena mahir juga. Baru buat tu comel rumah. Tapi tiang nombor satu. Tiang nombor satu pun kita nak dirikan tiang, dia kena ada tapak. Apa tapaknya? Usuluddin. Usuluddinnya apa? Pegangan. Pegangan dulu. Nak cerita bab tiang pun. Sebab kalau tiangnya ada, tapi kalau tapaknya tak ada, di mana kita nak bubuh tiang? Beli tiang selori. Lepas tu nak bina di mana? Tapak ada ke tak? Tapak tak ada lagi. Lepas tu tiang nak bubuh mana? Sebab itulah kalau orang tua, hak dia tekan sangat dua. Sifat 20 pegangan, semayang. Sifat 20 pegangan, semayang, dua ni. Orang-orang dulu dia nak pergi Mekah contohnya, dia mengerjakan haji lah.
rukun Islam yang terakhir. Untuk menyempurnakan rukun Islam yang terakhirnya adalah mengerjakan haji. Itu yang terakhir. Biasa gitulah. Ada orang yang terakhir rukun Islam yang dia sempurnakan adalah sembahyang. Ada. Rukun Islam yang terakhir yang disempurnakan bukan haji, tetapi sembahyang. Maknanya sebelum pergi Mekah tu sembahyang tak cukup lagi, dia kata. Bab puasa cukup. Bab zakat dia kata daripada mula dia menega tu, dia start menega ni dia sudah tanya dah pihak berkenaan berkaitan dengan zakat perniagaan. Ketika dia mula-mula berniaga, dia ambil tahu dah bab zakat perniagaan. Kita kadang-kadang sembahyang kuat, menega lama mana dah. Lepas tu zakat perniagaan macam mana? Saya pun tak tahulah macam mana. Tak heran pun zakat perniagaan. Menega lama dah. Tapi dia bagus, dia bagus. Dia start je menega, dia tanya dah bab zakat perniagaan. Nak pastikan dia menega ni zakat dia bayar. Bagusnya. Puasa cukup, zakat dijaga, semayangnya tidak. Nak pergi Mekah lelah tu pun tak pun nak semayang lagi. Lepas balik Mekah barulah semayang cukup. Maknanya apa? Di rukun yang terakhir semayang. Kita biasanya rukun yang terakhir yang disempurnakan adalah mengerjakan haji. Hak tu hak biasalah. Dia semayang ni kelas sekali. Mana masa nak pergi Mekah tu dia mula semayang. Tapi tak cukup. Dia kata cukup tak cukup Mekah. Mekah cukup dia kata. Mekah tu cukup. Balik Mekah tu barulah semayang dia cukup. Tapi nak ceritanya semayang yang terakhir. Kita biasanya haji yang terakhir. Jadi orang-orang dulu ni apabila ni boleh mengerjakan haji, mereka tekan balik berkaitan dengan pegangan dan sembahyang. Mereka bukan hanya mendalami berkaitan dengan ilmu haji saja, bukan. Bukan hanya mereka mendalami berkaitan dengan rukun wajib haji saja, bukan. Tapi mereka tekan balik berkaitan dengan pegangan dan salat sembahyang. Sebab apa? Sebab asasnya pegangan, tiangnya salat. Barulah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kitanya dah setakat khusus haji, pak khusus haji, khusus haji, pak khusus haji. Gitulah kitanya. Apa perkara yang kita nak lakukan mesti berpandukan kepada ilmu. Memanglah kita nak mengerjakan haji, kita kena belajar, betul lah. Kalaulah kita tak belajar, wajib rukun haji tak cukup, contohnya kena pergi semula. Tapi kalau semayang tak ada, semayang macam kholat bin Rafi' tak panggil semayang. Hak berat lagi kalau pegangan tak sempurna. Walaupun hajinya cukup dengan rukun, dengan wajib haji cukup, mana pahala haji? Sebab tu orang dulu ditekan sebelum nak pergi Mekah, bab pegangan sifat 20, bab sembahyang. Sebab itulah merekanya balik Mekah soleh sampai ke mati. Kita dah cakap pergi Mekah, balik tak berubah-ubah pun. Seperti je. Pergi balik Mekah. Boleh ke dia, tak boleh ke orang lain. Berubah ke tak? Tak. Belajar ke tak? Tak. Setakat pergi Mekah je. Kena. Itu dikemah molek bab sembahyang tiang agama. Walau pergi pada puasa, zakat, haji, sembahyang yang sempurna, syarat dan rukun dan syarat bagi tiap-tiap rukun. Mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang, bukan kata bersembahyang, bukan. Mendirikan sembahyang. Dan mengeluarkan zakat. Dan mengeluarkan zakat. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan menunaikan haji.
di Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya, kepada Baitillah akan jalan. Ni. Ini dalil hadis pada menceritakan rukun Islam ada 5 rukun. Syahadah, sembahyang, zakat, puasa dan haji. Ini 5 rukun Islam. Maka nyata daripada hadis Nabi pada menceritakan bahawa dibinakan Islam atas 5 binaan, 5 asas. Bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut itu, mereka tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam. Seperti binaan-binaan yang tidak ada asas dan tunjang, maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang tersebut. Orang yang tidak mengerjakan atau mengingkari dengan lidahnya, dan jikalau dengan seloroh. Kalau kita nak baca sini selura, jadi bukan selura ni, seloroh. Ya, faham tak seloroh? Seloroh ni apa? Istihza. Seloroh. Seloroh lah. Faham tak seloroh ni? Bagus lah. Sekalipun orang yang tidak mengerjakan di bawah tu atau mengingkari. Orang yang tidak mengerjakan atau mengingkari. Jadi daripada huraian kemudian ni, jadi seolah-olahnya Islam ni mengerjakan, tapi ada atau pula di bawah, atau mengingkari. Kita kena balik kepada persoalan kita terdahulunya berkaitan dengan takrif pengertian Islam itu sendiri. Sebab di sini maka nyata daripadanya bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan. Kemudian di bawah tu atau mengingkari. Tidak mengerjakan atau mengingkari. Yang mana terdahulu takrif Islam, jalanan yang muktamad, takrif Islam adalah terima. Jalan yang pandangan yang kedua, pandangan yang masyhur, tapi ini pandangan dhaif. Islam adalah buat. Islam adalah kerjakan. Islam adalah laksanakan. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama, pandangan muktamad, Islam dengan makna terima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jangan tolak, jangan engkar. Itu Islam. Adapun pergi kepada persoalan mengerjakan, persoalan laksana ataupun buat, itu pergi kepada ihsan. Kemudian apabila Islam dengan makna terima, maka rukun sebagaimana sebut minggu lepasnya kena terima jugalah, bukan laksana. Manakala rukun Islam mendirikan sembahyang, maknanya terima kewajipan mendirikan sembahyang. Rukun Islam laginya berpuasa di bulan Ramadan, makna terima kewajipan berpuasa. Memberi zakat, terima kewajipan memberi zakat. Adapun diri sembahyang, diri berpuasa, diri mengeluarkan zakat, itu pergi kepada maksud wa ta'rif ihsan. Kalau Islam dengan makna terima. Tapi kalau Islam dengan makna mengerjakan, Islam dengan makna buat, laksana, maka juanglah dengan ta'rif mendirikan sembahyang, berpuasa, memberi zakat, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji. Tapi rukun Islam
pergi kepada buat, tak ada rukun, jadi macam batal Islam sebab tidak ada rukun. Maka rukun di situ kita pergi kepada rukun urfi, rukun pada panggilan saja, bukan rukun sebagaimana rukun sembahyang, sebagaimana rukun iman, sebagaimana rukun haji contohnya, sebagaimana rukun wuduk contohnya. Kita maklum rukun sembahyang tidak ada satu, maka batal sembahyang. Rukun iman tidak ada satu, maka batal iman kafir. Rukun haji tak ada satu rukun hajinya, tahun depan kena mari semula buat. Haji itu tidak sah. Kan kita maklum kan? Rukun haji kalau tidak ditunaikan, hajinya tidak sah, tapi wajib kena selesaikan haji, kena bayar dam, tahun depan kena mari pula. Sebab apa? Bila rukun haji tidak cukup, hajinya batal, tidak sah. Rukun wuduknya tidak cukup, maka wuduknya batal, tidak sah. Rukun Islam, bukan rukun seumpama rukun tu. Ini hanya seolah-olah seperti rukun. Sebab apa? Sebab sembahyang, puasa, zakat, haji seolah-olah seperti rukun. Sebab apa? Syiar yang besar dalam agama kita. Tak ada semayang, puasa, zakat, haji ni tak ada agama lah kira-kiranya. Tapi batal ke agama? Tak batal, selagi dia tidak engkar. Itu kalau Islam dengan makna mengerjakan. Sini nak bagi dua ni huraian dia ni. Orang yang tidak mengerjakan, di bawah tu ataupun mengingkari. Orang yang mengingkari, engkar. Engkar apa? Engkar salah satu daripada rukun Islam. Engkar kewajipan sembahyang, engkar kewajipan puasa, engkar kewajipan zakat haji contohnya, maka batal Islam dia. Tapi di datang yang pertamanya, bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan lima perkara tersebut itu, tidak mengerjakan lima, dia masalah mengucap dua kalimah syahadah walaupun atas pandangan Islam dengan makna mengerjakan, maknanya mengucap lah. Atas pandangan Islam dengan makna mengerjakan, buat. Jadi rukun yang pertama mengucap. Atas pandangan ini sekalipun, bagi orang yang Islam yang diwarisi daripada mak dan ayah, diri mengucap pun tak wajib, sunat sahaja. Sebab dia terima Islam daripada ibu bapa, melainkan orang kafir nak masuk Islam, wajib kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya rukun Islam yang pertama, kalau orang Islam dah tidak mengucap sekalipun, tak wajib. Tapi kalau tak mengucap, mana tak semayang lah. Bab semayang tu bab lain. Kira-kira orang yang tak mengucap ni tak semayang lah. Kalau orang tu semayang, dalam tasyahud awal, tasyahud akhir, adakah mengucap tu? Mana kalau mengucap pun tidak, semayang pun tidak lah. Orang kadang-kadang semayang pun tidak, Fatihah tahiyat pun tak nak baca, mengucap pandai kedok dah tahu. Ini Islam sungguh lah ni. Islam bukan Islam hak baru masuk Islam ni, Islam keturunan, Islam yang dia terima daripada mak ayah dia. Islam dipanggil taba'an li abawai, ikut ibu dan ayah. Fatihah tak nak baca, tahiyat nak baca, mengucap pandai kedok dah tahu. Tapi tetap dihukumkan sebagai orang Islam selagi dia tidak berkata ataupun dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan Islam yang dia terima, yang diwarisi daripada mak dan ayah dia. Itu bab Islam lah. Bab iman, bab kepercayaan kepada Allah dan Rasul, bab kepercayaan kepada keenam rukun iman, itu bab lain pula. Itu bab hati, hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak dia dengan Allah lah. Wa hisabuhum 'ala Allah lah tu. Hak zahirnya dia orang Islam.
Di sini dia kata orang-orang yang tidak mengerjakan lima perkara tersebut. Lima. Syahadahnya tidak, semayang, zakat, puasa, hajinya tidak. Kelima-lima tak ada. Ada apa pasal ni dah? Ada orang semayang pun tak, puasa pun tak. Zakat tak ayah tau. Haji. Ada orang pergi Mekah, mayang dok, puasa dok, zakat dok, Mekah digi. Ada? Ada? Semayang dok, puasa dok, zakat dok, tapi pergi Mekah mengerjakan haji. Dan kalau ada macam mana haji dia? Haji dia rukun cukup, sah Dia bukan rukun haji sembahyang puasa. Hukum haji. Sah lah. Dia sudah menunaikan kewajipan haji sekali seumur hidup. Semayang tak ada, tiang agama tak ada. Dan pahala nak pun mana? Itu bab pahala pula. Bab sah tetap sah. Sama macam orang puasa tak semayang tu lah. Kalau puasa tak semayang boleh cerita. Kalau semayang dok, puasa dok, zakat dok, lepas tu mengerjakan haji tu pelik sikit lah. Dia biasanya puasa, semayangnya tidak. Sebab puasa ni mudah. Puasa ni tinggal makan. Semayang ni payah sebab kena tunaikan, kena buat. Puasa mudah, tinggal makan. Nak makan pun payah. Di rumah tak ada. Lepas tu nak pergi kedai pula, payah juga. Kena tahu lain tahu. Orang dok puasa dia tahulah. Kedai pintu kat belakang, kedai mana? Kedai pintu belakang. Kenal kedai pintu belakang? Masuk kat belakang, makan dalam tu. Ada satu kedai tu siap makan dalam, bukan kata makan je, siap judi dalam. Oh, kata hebat. Jadi payah nak makan. Salah kena ikat. Buh dalam kereta mayat tau. Ke dalam ni. Bila? Tak dulu-dulu ada tau. Takat orang dok puasa, lepas tu bubuh dalam kereta mayat. Atau lokal. Ke cerita zaman bila tu. Dia takat orang dok puasa, kemudian bukan bubuh dalam lori polis apa tu, bukan. Bubuh dalam lori bank mayat ke apa. Ke cerita bila gitu. Jadi payah. Dok puasa payah. Jadi puasalah. Lepas tu semayang nya tidur. Lepas tu macam mana? Lepaslah puasa. Sahlah puasa dia. Dan pahala ada ke tak? Pahala ada ke tak? Serah kepada Allah Ta'ala lah. Dah kalau ada, nak buat pahala mana? Semayang tak ada, tiang agama tak ada. Yelah, tak ada tempat nak buat pahala. Tapi pahalanya ada, kodoh-kodoh dia lah. Lepas tu macam mana? Dia bertaubat kemudian, dia sembahyang. Pahala yang tak ada tempat nak ubuh terdahulu akan dicatat lah sebab ada tiang. Sebab itulah orang yang puasa, walaupun dia tidak sembahyang, jangan kita kosek bab puasa dia. Jangan kita sentuh bab puasa dia. Kita kosek sentuhnya bab tak sembahyang tu. Jangan salah bawa. Awak ni sembahyangnya tidak, puasa, tak payah puasa-puasa lah. Jangan. Kewajipan sembahyang, kewajipan lain. Kewajipan puasa, kewajipan lain. Hak dia puasa dah, jangan sentuh. Awak ni puasa dah, semayang lah. Semayang tiang agama, jangan puasa saja. Puasa dan sembahyang lah. Mana puasa tu comel dah, dia duk kosek. Kita nak nasihatnya betul dia tak semayang tu. Ni tak payah puasa lah awak. Lapos saja je, tak payah puasa. Baik awak makan, mayang dok. Dia pun dok puasa lah. Sebab ayah haji royak gitu ke dia. Siapa di padang mahsyar, kenapa awak tak semayang? Begang, kenalah dia. Kenapa awak tak puasa? Ayah haji royak gitu hari tu. Dia tak payah puasa saya.
Mana ayah haji? Parok ayah haji tu kena. Kan ada satu hal dia puasa tu. Itu satu kewajipan lain. Sembahyang satu kewajipan lain. Mana kalau dia bertaubat kemudian dengan bahawa dia sembahyang, maka pahala puasa yang terdahulu yang tidak dicatatkan sebab tidak ada tiang agama akan dicatatlah. Sebab dia sudah sembahyang. Kalaulah kerana tak semayang, tak payah puasa lah. Puasa agak apa? Bila semayangnya tidak, puasanya tidak, zakat fitrah bayar ke tak? Bayar agak apa zakat fitrah? Puasa pun tak. Zakat pula tak bayar puasa lagi. Asal tak semayang je. Puasa. Zakat fitrah bayar. Awak tak semayang, tak payah puasa lah. Tak puasa lah kawan tu. Bila tak puasa, zakat fitrah tak payah lah. Puasa pun tidak, zakat fitrah apa? Akhirnya tiga-tiga tak ada. Semayang, puasa, zakat. Jangan. Kewajipan masing-masing tu. Bab semayang, bab puasa, bab zakat, haji, kewajipan masing-masing. Jadi orang-orang yang tidak mengerjakan perkara tersebut itu, mereka itu tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam, seperti binaan-binaan yang tidak ada asas dan tunjang, maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama bila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. Runtuh di sini bukan kata runtuh tu sampai batal Islam, bukan. Mana runtuh agama dengan mana? Agama dia tu agama yang tak pakar lah kita kata. Sebab tak ada rukun Islam. Agamanya tak pakar, runtuh agama. Pergi batal ke Islam? Tak, selagi dia tidak ingkar. Mari kita kata tak ada agama yang sempurna lah. Dah kelima-lima tak ada satu rukun pun. Tak ada satu rukun daripada 5 tu pun sudah tidak sempurna agama. Sebab apa? Sebab 5 rukun Islam ni diumpamakan dengan 5 tiang khemah. Dengan 5 tiang khemah. Tiang tengahnya adalah solat. 4 tiang lagi tu puasa, zakat, haji. Tiang tengahnya syahadah. 4 tiang lagi tu tepi. Dipanggil 5 tiang. Rukun Islam diumpamakan dengan 5 tiang khemah. Tak ada satu je, maka khemah tu dah jadi dah lah. Jadilah koda-koda dia. Tapi tak sempurna sebab nak sempurna kena ada kelima-lima tiang. Itu tidak mengerjakan atau mengingkari dengan lidah. Dan jikalau dengan selera sekalipun, hak tu batal Islam. Ingkar batal Islam. Walaupun dia ingkar dengan main-main saja. Tak mayang-mayang, tak pakar mayang, tak wajib mayang. Jangan gitu. Saya gurau je. Tak boleh gurau dah nampak ni. Jangan gurau main ikut-ikut dah. Ingkar batal Islam. Ingkar perkara agama termasuk ingkar salah satu daripada 5 rukun Islam. Tapi asas rukun Islam adalah syahadah. Bila kita mengaku Allah Ta'ala Tuhan, kita naik saksi bahawa Nabi utusan Allah, maka kita akan terima segala-gala perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar sahaja perkara agama, perkara yang ijma' ulama, perkara yang diketahui oleh semua orang, tiba-tiba dia ingkar, batal Islam dia. Walaupun ingkar itu perkara yang sunat sekalipun. Sebagai contoh yang saya pernah sebut sebelum ini, ini perintah agama, syariat, sunnah nabinya kerak kuku contohnya, sunat. Tapi itu semua orang maklum, itu syariat agama yang bawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba dia ingkar, kat kuku dah ayah-ayah lah, dah pakar kat kukunya, batal Islam. Sebab itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada syahadah, kita naik saksi Allah Ta'ala saja Tuhan kita. Perkara yang datang daripada Allah, kita kena terima sekaliannya. Lepas terima, kita kena laksanakan, kita kena tunaikan. Barulah sempurna Islam, dengan makna kita terima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima secara zahir, terima hati, itu pergi kepada iman.
Kemudian nak sempurna Islam dan iman, pergi kepada ihsan, tunaikan, laksanakan segala perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Itu asas kepada Islam. Pergi semayang, puasa, zakat, haji, itu adalah pergi kepada kesempurnaan Islam itu sendiri. Sebab itu ada syiar yang besar dalam agama kita. Jadi selesai berkaitan dengan takrif Islam dan rukun Islam, satu bahagian daripada bahagian agama Islam, iman dan ihsan. Bermula iman itu percaya hati seseorang serta mengaku putu di dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bezanya, Islam terima zahir akan perkara agama, iman terima hati akan perkara agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.